Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, standing order. Tuan Yang Speaker Dipertua. belum mula sudah standing order. Biar speaker mula dulu. Baik, Biar speaker habis dulu. Silakan Tuan Speaker. Okey, seperti yang telah pun saya maklumkan, apa-apa juga yang Berhormat nak bangkitkan ialah selepas urusan-urusan yang telah pun ditetapkan oleh Perdana Menteri. Jadi selepas Perdana Menteri berucap, saya akan beri peluang untuk Yang Berhormat bangkitkan. Silakan. Yang Berhormat Tuan Speaker. Duduklah, duduk. Saya I beg to differ, Yang Berhormat Tuan Speaker. Sepatutnya sesuatu perkara yang berkaitan dengan standing order dibangkitkan selepas sesi soal jawab. Biasanya itu amalannya sebelum urusan-urusan lain. Hari ini tidak ada sesi soal jawab. Jadi atas sebab itu sebelum dimasukkan urusan sebagaimana ditentukan oleh Ketua Majlis, ini dah dibangkitkan hal berkaitan dengan standing order. Itu yang kita faham. Kota Baru, terima kasih. Tolong refer 11.3 Kota Baru. 11.3 standing order kita bagi jelas. Ini adalah sidang khas yang agendanya ditentukan oleh Perdana Menteri. Ya. 11.3. Very good. So, keputusan saya bertamat. Suruh dia baca. Betul Yang Berhormat. Betul Yang Berhormat. Tak kira persidangan khas itu memang ditentukan oleh Perdana Menteri tapi tidak ada peruntukan yang mengatakan bahawa standing order tidak boleh dibangkit sebelum urusan ditetapkan. Oleh kerana dia tidak ada, mana takrifan saya take present. Dia peruntukan dia ada. Peruntukan dia terserah dengan speaker memberi kebenaran atau tidak. Sabar, kita Itu muktamad. Terima kasih. Siapa speaker ni? Yang Berhormat Tuan Speaker, kita tidak mahu yang menjadi speaker di Dewan ini adalah Yang Berhormat I am back, Speaker. Bukan Yang Amat Berhormat Tambun. Yang Amat Berhormat Tambun telah mendahului speaker menolak usul yang dibawa oleh Macang. Ini yang tidak betul. Dilaporkan bahawa parlimen bukan mahkamah. Ini adakah Yang Berhormat Tan Sri Speaker dipengaruhi oleh Yang Amat Berhormat Tambun buat keputusan ini? Dengar, saya telah pun bincang. Kota Baru, jangan buat sangkaan jahat terhadap speaker. Okey. Order. Jelutung. Ahli Berhormat, saya telah pun bincang untuk makluman Kota Baru. Saya telah pun bincang Macang tadi. Supaya saya katakan untuk berada dalam keadaan yang lebih tenang, kita nak semua orang dapat manfaat daripada hari ini. Sebelah sini pun mendapat manfaat, sebelah ini pun dapat manfaat. Yang penting sekali ialah bagaimana hari ini kita nak mendengar satu benda penting hari ini. Tetapi saya akan memberi ruang. Selepas saja Perdana Menteri berucap, insya-Allah saya akan memberi ruang. Speaker, isu ini merupakan isu besar. Isu besar. Isu usul itu. Beluran, isu amat besar. Saya tak pernah kata isu yang melibatkan kerusi speaker. Kerana dalam peraturan mesyuarat, speaker yang memutuskan tentang usul 18. Saya yang tentukan. Saya akan tentukan. Tetapi soalnya Perdana Menteri mendahului speaker. Tidak, itu hal Perdana Menteri yang kita nak bawa. Perdana Menteri sebut dalam luar parlimen. Itu bukan kuasa saya untuk itu hak dia. Dia sudah membuat keputusan bagi pihak speaker. Tidak. Dia tidak membuat speaker itu. Dia tidak membuat oleh Perdana Menteri. Dia tidak membuat keputusan bagi pihak saya. Keputusan saya hari ini ialah saya akan memberikan ruang kepada Macang sebentar lagi. Itu keputusan saya. Sekarang ni saya nak teruskan dengan urusan seterusnya. Saya ada tetamu daripada luar. Okey, satu je. Dia akan dibagi peluang oleh speaker, tapi bukan sekarang. Berhormat sabar. Sabar itu iman. Ya Berhormat, satu je. Saya dapat kebenaran. Jangan diam. Kau tidak. Saya sebagai Ketua Whip PN nak dapat penjelasan, pencerahan. Adakah dengan membenarkan Macam membentangkan usul selepas daripada ini bermakna usul 18.1 Macam diterima? Tidak. Ya? Saya akan memberi ruang untuk dia bercakap sekali. Bukan soal bentang. Saya akan beri ruang apa juga yang dia nak sebut, dia sebut selepas PM. Ya, usul diterima atau tidak? Bukan. Saya nak bagi ruang dia bercakap. Tidak diterima macam mana nak bahas? Secara rasmi usul kalau usul tak diterima macam mana nak bahas? Saya akan beri ruang dia bercakap sekali lagi, okey? Sekarang tolong duduk. Mohon duduk.
Jadi saya boleh katakan usul diterima. Saya akan beri ruang. Usul Jangan macam prejudge, diterima. jangan prejudge lah Kota Kota Baru Baru. do Tetap not put diterima words macam into my mana mouth. bahas. Please do not put words into my mouth. Saya akan beri Ya ruang. Berhormat, ada 1 tahun 2021, Ya Berhormat Tambun masa itu jadi Ketua Pembangkang duduk di sini. Masa speaker bersidang, Ya Berhormat Tambun ada sebut, ni dia laporkan, speaker jangan sekongkol lindungi menteri. Saya nak kata speaker jangan sekongkol lindungi Perdana Menteri. Itu dulu. Speaker jangan Sekarang lain bersekongkol sudah. lindungi Perdana Menteri yang membuat ruling di luar Speaker. Parlimen. Are you saying I'm repeating, saya ulang apa yang dikata oleh Tambun dulu. Di report. Baik, keputusan dia duduk di saya- sini dulu. Dia Keputusan- kata kepada speaker pada masa itu. Kota Baru? Speaker. Ya. Kota Baru, please. Speaker peraturan, Speaker. Speaker peraturan. Speaker 36/6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa. Speaker, Kota Baru telah berulang kali menuduh speaker bersekongkol dengan Perdana Menteri. Itu adalah tuduhan yang serius. Tambun sebut. Saya minta beliau minta maaf dan tarik balik perkataan. Kota Baru tanya. ulang. Kenapa Saya Tambun ulang. mendahului speaker? Itu adalah satu sangkaan jahat, tuduhan serius terhadap pertanyaan. speaker. Baik. Jelutong, Macang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahli yang berhormat, mesyuarat khas Dewan Rakyat bersidang mulai hari ini 11 September hingga 19 September 2023 selama 6 hari. Selaras dengan peraturan mesyuarat 11.3, peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, urusan mesyuarat khas ini ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan urusannya adalah sekajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Tuan Ketua, Saya sedang betul. Tapi oleh kerana Tuan Ketua terus saja membaca apa yang patut Tuan Speaker baca, rakan-rakan saya nak bertanya, apakah usul yang dibawa oleh Macang itu dibenarkan untuk bahas ataupun tidak? Saya akan bagi ruang sebentar lagi. Dia bukan, kita nak tanya jawapannya sama ada boleh bahas ataupun tidak. Kalau boleh bahas, kita nak bahas. Speaker belum buat Soalannya keputusan. Bangkang. Tunggu dulu. Tunggu. Ketua Bangkang, Tunggu lepas tu. Just be patient with me. Betul. Just be patient. Lepas ini saya We akan are going to be very patient kalau speaker jawab boleh dibahas selepas ini. Yang itu yang kita nak. Sebab Tuan Kalau Ketua- speaker tak bagi jawapan bahawa usul itu tidak boleh Usul saya dibahas, ditolak. maka kita lain. Usul saya ditolak. usul telah pun ditolak. Ya, jadi bahas Macam mana nak bahas kalau dah ditolak? Ya, saya betul saya kata. Sebab saya akan beri, malah kalau saya tak bagi ruang pun tak apa, cuma saya nak bagi ruang sebab saya tolak dan saya bagi ruang. Apa dia nak cakap sekali lagi, cuma be patient. Saya Yang Berhormat tak tahu apa dalam kepala saya sekarang ni, so be patient. Jangan tanya sekarang, saya kata tanya Tuan selepas. Ketua, sebab kita tak tahulah, kita tanya. Takkan kalau kita tahu, kita tak tanya. Saya ingat Ketua Pembangkang telah banyak kali jadi menteri. Selalunya urusan-urusan yang berkaitan selepas urusan kerjaan. So please, be patient. Kita nak ruling berapa saja. kali banyak usul ditolak. Kita nak Kebiasaannya Berhormat, Yang di-Ketua- apabila usul ditolak, Ya, masih Yang ada Berhormat ruang lagi. Macang boleh berbicara Ya. mengikut perasaan dia sialah. Usul sudah ditolak. Usul sudah ditolak, tetapi yang Tahniah, dipertua kita boleh nampak memberikan tangan. ruang Tahniah. untuk berbicara. Itu sudah Baik, terima kasih menjadi Kota Baru. kelaziman. Duduk. Tak ada Ahli masalah. Tahniah kena tangan. Tahniah. Terima kasih. Saya suka. Saya tahu ini first day ni enjin tengah panas. Tak apa first day. Okey. Ahli yang berhormat, mengikut peraturan mesyuarat 5/3, saya dengan ini memberitahu majlis ini, iaitu bahawa Yang Berhormat Datuk Ahmad Amzad bin Muhammad alias Hashim, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, telah mengangkat sumpah semasa di luar Majlis Mesyuarat Dewan mengikut jadual ke-6 dalam Perlembagaan Persekutuan pada Selasa 5 September 2023. Ada lagi Pada pertanyaan? kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub, Ahli Parlimen Pulai
yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang telah meninggal dunia pada 23 Julai 2023. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucui rahmat ke atas Allahyarham serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh serta lagi beriman. Kepada yang beragama Islam diminta sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub, manakala kepada yang bukan beragama Islam diminta bertafakur. Al-Fatihah. Ahli-ahli yang berhormat, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kod pakaian untuk ahli Dewan Rakyat dan para pegawai di Dewan Rakyat adalah tertakluk kepada Peraturan Mesyuarat 41F. Saya ingin memasyhurkan bahawa ahli-ahli Dewan Rakyat tidak perlu memakai tali leher apabila memakai long suit, manakala pegawai hendaklah memakai tali leher apabila memakai long suit. Manakala pemakaian batik Malaysia berlengan panjang hanya dibenarkan, saya ulang, hanya dibenarkan pada hari Khamis di Dewan Rakyat. Sebarang perubahan substantif kepada kod pemakaian di Dewan Rakyat ini perlu dibawa kepada pertimbangan jawatankuasa Peraturan Mesyuarat. Yang berhormat, Tuan Speaker, batik lengan pendek tak boleh? tak boleh. Yang berhormat, bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini adalah delegasi dari Korea, Yang Berhormat, Korean National Assembly. Yang Berhormat Speaker, arahan tadi tu, sama itu mandatory tak pakai tali leher apa tak ayat tadi? Tak perlu tu. Tidak perlu. It's not mandatory. It's not option. It's an option. Terima kasih. Tetapi kalau bagi leher, pakai tie, kena pakai coat. Bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia Jadi ini Tuan ialah Ketua, ayat Tuan Ketua tadi kata kalau tak pakai tie, kena pakai kot. Jadi kalau tak pakai tie, tak payah pakai kot. maksudnya begini. Jadi kalau tak payah Ini, pakai Ketua kot, Pembangkang ni pening ni, Ketua Pembangkang ni. Jadi kita Hei, pakai, Ketua Pembangkang. Duduklah, duduk. kita pakai Duduk. Buang masa ni, buang masa. Ada benda dia Buang masa. Arau pergi jadi Ketua Pembangkang. Arau pergi jadi Ketua Pembangkang. Ulangan Ketua duduk. Pembangkang yang ada sekarang ni. Duduk, Tidak ulangan. pakai arau. Tak faham masa. Ulangan duduk. Faham masa. Buang masa. Speaker pun tak kata apa Buang ulangan. masa. Ulu langat. Buang masa. Ulangan duduk. Ulu langat, saya nak ambilkan para ni. Tuan Ketua. Okey. Tuan Kau yang Ketua, emosi sangat ni. Cool saya lah, cool, ingin cool. jelaskan saja. Sebab Tuan Ketua cakap begitu rupa. Saya di kampung saya nak pergi jalan kampung Ulu sana banyak monyet. Jadi sebab itu saya tak biasa dengan monyet-monyet ini. Sebab itu saya minta Tuan Ketua sila jelaskan. Okey. Tak kelakar pun, tak kelakar. Kalau tak ada monyet, mari datang hulu langat. Duduk Ada monyet. ulangan. Mari datang hulu langat. Banyak monyet. Ulangan. Mari. Tak kelakar langsung. Baik. Betul tak? Kita bertangan. Kita bertangan. Betul tak? Tak kelakar langsung. Ulu langat. Saya kawan nampak. Ini bukan kali pertama, Speaker. Tolong disiplinkan Okey. hulu langat. Speaker. Yang berhormat, Terima kasih. yang berhormat, rakyat sedang menunggu apakah yang akan kita buat dengan penderitaan dan kesengsaraan mereka di luar. Kalau isu-isu macam mana kita tak boleh start, tolong, please, saya nak habiskan para ni dan lepas ni urusan akan diteruskan. Bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini. Yang berhormat, sikit lagi saya diminta untuk bertanya. Anggota pentadbiran datang ke parlimen tak perlu pakai tie. Apa beza dengan pegawai kerajaan? Pegawai kerajaan yang mengiringi menteri kenapa perlu pakai tie? Apa bezanya duduk di dalam Dewan Parlimen? Kota Baru, itu keputusan saya, Kota Yalah, Baru. itu kita nak dapat penjelasan. Saya minta Rasionalnya apa? Rasionalnya apa? Saya minta supaya pegawai-pegawai tidak ikut MP sebab ini keputusan yang telah pun ditetapkan bertahun lamanya.
bahawa pegawai-pegawai kena pakai suit dan pakai tie. MP tak mau pakai tie pun tak apa. Itu ialah discretion saya memberikan kelonggaran kepada MP. As simple as that. Please. Manakala kalau YB tak setuju, kita akan bawa ke Jawatankuasa decide. Saya chair saja. Lepas tu kalau kita decide otherwise, kita akan implementkan. Terima kasih. Saya nak teruskan. Maaf, saya nak teruskan. Tak marah pasal puasa hari ini. Bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah delegasi dari Korean National Assembly yang diketuai oleh Tuan Yang Terutama Tuan Kim Jin Pyo, Speaker Korean National Assembly di Dewan ini. Dewan ini mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama dan delegasi ke Dewan Yang Mulia ini. Semoga kehadiran Tuan Yang Terutama dan delegasinya akan mengukuhkan lagi tali persahabatan dan perhubungan di antara Parlimen Malaysia dan Parlimen Republik Korea. Selamat datang. Sekian, terima kasih. Setiausaha, silakan. Hormat Perdana Menteri akan mengemukakan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12 di bawah Peraturan Mesyuarat 273, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Silakan, Hormat Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Ketua, dengan penuh ta'zim saya berdiri untuk mengemukakan usul seperti berikut. Bahawa Dewan ini menyedari akan cabaran untuk mengekalkan kestabilan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang mampan dengan mengambil kira perubahan trend ekonomi global, kedudukan keuangan kerajaan serta pencapaian 2 tahun pertama 2021-2022 Rancangan Malaysia ke-12 merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, wadah ekonomi madani, memperkasa rakyat serta agenda pembangunan mampan 2030. Meluluskan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2023-2025 yang memberikan keutamaan dan penekanan baru atas dasar strategi dan inisiatif bagi pembangunan sosioekonomi selangkah memperkukuh tata kelola ke arah negara yang mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi menurut Kertas Perintah CMD 30 tahun 2023. Dan bahawa dalam meluluskan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, Dewan Yang Mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia berganding bahu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan serta adil dan seksama. Tuan Yang Dipertua, Baik. Silakan. sokong. Dah. Belum lagi baca. Okey. Tuan Yang Dipertua, Allah Ta'ala في القرآن المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melunaskan amanah yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Negara kita di persimpangan, sama ada mengekalkan dasar dan kaedah lama atau melakukan islah perubahan. Perubahan ini harus mencakup rangka memperbaiki tata kelola, melakukan anjakan dasar dan memperkenalkan kaedah serta pendekatan baru mengikut tuntutan semasa. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, saya akan rujuk sebagai KSP RMK 12. Ternyata bukan pendekatan biasa menilai pelaksanaan RMK 12, tetapi adalah meliputi dasar dan kaedah baru untuk menghadapi tantangan semasa. RMK yang telah diluncurkan pada tahun 2021 mula dilaksanakan dengan matlamat makmur, inklusif, mampan. Manakala gagasan dalam KSP RMK 12 bermatlamatkan Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi.
Saya juga dimaklum bahawa ketidakstabilan politik beserta hentakan wabak COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah mendedahkan kerapuhan sistem dan kelemahan tata kelola. Dalam tempoh ini juga, negara dirundung kegelapan tatkala PKP dan perintah darurat yang dikuatkuasakan antara tahun 2020-2021 mengakibatkan rakyat kehilangan mata pencarian, menyusutnya purata pertumbuhan ekonomi serta merosotnya pelabur asing. Selama 37,167 nyawa telah diragut COVID-19 sehingga kini. Tabung rakyat juga telah menyusut dengan pengeluaran dana rakyat khususnya melalui KWSP sebanyak 145 bilion ringgit. Kadar kemiskinan meningkat ke paras 8.4%. Kadar pertumbuhan ekonomi tercorot akibat bertambahnya kemiskinan, sementara kadar kesenjangan membengkak kepada 0.411 dan kadar pengangguran meningkat ke 4.5% pada tahun 2020. Berdepan dengan kemelut tersebut, negara dituntut untuk melakukan anjakan secara tegas dan menyeluruh. Maka kerajaan telah mengikhtiarkan gagasan Malaysia Madani dan menyusun dengan kerangka ekonomi madani. Kerangka dasar tersebut telah dicerakin dalam Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga NETR dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP. Sebagai perkasa baru bagi memacu pertumbuhan sosioekonomi Malaysia untuk tempoh 10 tahun. Kenanglah sabda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. La imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Demikianlah kukuhnya gesaan Nabi Muhammad SAW bagi semua yang menggalas tanggungjawab. Segala kerangka dan kebijakan yang tampak lunak dan ampuh tidak bermakna tanpa amalan prinsip amanah dalam kalangan pimpinan dan penjawat awam serta masyarakat keseluruhannya. Demikian juga amanah dipikul dapat dilunaskan demi keselamatan jiwa dan mutu hidup rakyat. Agak menarik manakala Confucius mengungkap prinsip hui atau kesalingan, reciprocity di antara pimpinan yang beramanah dan bertanggungjawab dan rakyat yang turut memikul amanah. Tuan Yang di-Pertua, status terkini RMK 12 yang diluluskan di Parlimen pada 21 Oktober 2021 yang merangkumi 3 tema, 4 pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan. KDNK menguncup sebanyak negatif 5.5% pada tahun 2020. Tetapi mula pulih dengan mencatat pertumbuhan 3.3% tahun 2021. Dalam tempoh 2 tahun pertama RMK 12, yakni 2021 hingga 2022, negara mencatat pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9% dari asas terdahulu yang sangat rendah. Sebanyak 31% daripada 175 sasaran ditetapkan telah dicapai dan 59% adalah mengikut jadual. RMK 12 peruntukan 400 bilion ringgit bagi membiayai projek pembangunan sambungan dan baru untuk tempoh 5 tahun. Bagi tempoh 2 tahun yang pertama, prestasi perbelanjaan sebenar ialah 34%. Tahun 2021, jumlah perbelanjaan pembangunan hanyalah sebanyak 64.3 bilion ringgit. 2022, jumlahnya 71.6 bilion ringgit. RMK 12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK 12, malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit
menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Anjakan baru bermula dengan menoktahkan kemiskinan tegar, menyelesaikan masalah asas prasarana dan keperluan asas rakyat, termasuk perbaiki sekolah dan klinik taif, menjamin bekalan air bersih serta meneraju ekonomi Islam. Dalam bidang menoktahkan kemiskinan tegar, insya-Allah kita akan berhasil menempuh kejayaan yang bermakna sebelum akhir tahun ini. Sementara KSP RMK 12 akan menyemak semula dasar, strategi dan sasaran secara menyeluruh dengan mengambil kira kesenjangan pembangunan kota, desa dan pedalaman dan juga miskin kaya yang masih wujud, hutang yang membengkak, ruang fiskal yang terhad dan peralihan struktur ekonomi yang perlahan. Pencapaian makroekonomi dan indikator terkini. Dalam masa singkat, pelbagai langkah proaktif telah diambil untuk mengembalikan Malaysia ke landasan pertumbuhan yang betul. Walhasil, dalam tempoh separuh pertama tahun 2023, KDNK Malaysia mencatat peningkatan sebanyak 4.2%. Didukung oleh kegiatan sektor swasta dan perdagangan yang baik. Prestasi pasaran buruh semakin baik dengan kadar produktiviti yang lebih tinggi, iaitu 3.7% tahun bagi tempoh 21-22, manakala pengangguran turun kepada 3.5% pada suku kedua tahun 2023. Kadar inflasi Julai 2023 telah menurun kepada 2%, rekod terendah dalam tempoh 24 bulan. Pendapatan negara kasar PNK per kapita lebih tinggi, iaitu RM52,968 atau $12,035 Amerika pada tahun 2022 ketimbang RM42,838 pada tahun 2020. Nikmat kemajuan ekonomi yang dikecapi kini turut dirasai oleh rakyat seperti terpapar pada petunjuk pada peringkat global dan domestik. Malaysia berhasil mencatat pencapaian memberangsangkan dalam pembangunan manusia berdasarkan indeks HDI, Indeks Pembangunan Manusia 2021 pada tanggal ke-62 daripada 191 buah negara. Kita menyasarkan kedudukan ke-25 teratas buat Malaysia dalam masa 10 tahun. Sementara pada peringkat domestik, indeks kesejahteraan rakyat yang mengukur tahap kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat telah meningkat sebanyak 1.3% setahun. Pendapatan rakyat juga bertambah baik. Pendapatan purata bulanan isi rumah meningkat kepada RM8,479 pada tahun 2022 daripada 7,901 pada tahun 2019. Berbeza dengan pendekatan model ekonomi sebelum ini, ekonomi madani bertitik tolak pada falsafah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang manusiawi berteraskan nilai, kemasyarakatan, peradaban dan norma yang merupakan satu kecetusan nurani buat negara yang pernah saya ungkapkan dalam buku Gelombang Kebangkitan Asia, The Asian Renaissance, sekitar 26 tahun yang lalu. Quote, asas ekonomi manusiawi ialah falsafah pembangunan yang holistik, berpandukan keprihatinan etika dan sosial, dan serta berasaskan prinsip keadilan dan kebajikan, al-adl wal ihsan. Mengurus ekonomi sedemikian bukan saja mengenai peruntukan sumber yang terhad untuk memenuhi keperluan fizikal dan material manusia, ia juga mengenai peruntukan sumber yang sama untuk memenuhi kehendak rohani dan intelek manusia. KSP RMK 12, Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi.
Lantaran itu, Kerajaan Perpaduan kini sedang mempersiap negara bagi menempuh fasa kedua KSP RMK 12 yang diberi tema Mampan Sejahtera dan Berpendapatan Tinggi dengan 3 tumpuan utama, yakni memperkukuh kemampanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan menuju negara berpendapatan tinggi. 17 anjakan utama dan 17 inisiatif utama diperkenalkan bagi memastikan keberhasilan perkara yang disasarkan. InsyaAllah, KSP RMK 12 ini akan terus memperkukuh agenda pembangunan negara dan rakyat ke arah mencapai matlamat ekonomi madani. Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas pada Dewan Yang Mulia ini, pembentangan ini akan dicerahkan melalui 12 penegasan yang menjadi intipati kepada KSP RMK 12 dan distrukturkan mengikut 3 tumpuan utama. Tumpuan 1, menuju negara berpendapatan tinggi. Bagi melonjakkan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi, seiring dengan matlamat sebagai peneraju ekonomi Asia, kerajaan beriltizam untuk melaksanakan 4 penegasan. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12 dengan memberikan tumpuan kepada 2 perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju, mempertingkat bakat kemahiran. Di samping itu, kerajaan akan terus bekerjasama dengan sektor swasta dan ahli akademik bagi menambah baik aspek produktiviti negara. Produktiviti pelbagai faktor MFP secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti buruh dijangka mencatatkan pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Langkah ini secara langsung merancangkan pelaburan langsung domestik DDI yang secara bersinergi akan menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Penegasan 2, mempercepat reformasi struktur ekonomi. Kerajaan akan memantapkan sektor dan industri dengan pertumbuhan dan nilai tinggi, high growth, high value, HGHV, meliputi 5 bidang. Pembangunan HGHV pertama, industri berasaskan peralihan tenaga, akan digagaskan sebagai anjakan utama bagi memastikan peralihan tenaga yang seksama. Dengan terluncurnya NETR, maka pelaksanaan dasar tenaga negara 2022-2040 secara komprehensif akan dapat disegerakan. Beberapa ikhtiar dalam 6 teras utama Energy Transition NETR telah dilaksanakan, termasuk galakan penggunaan EV, kenderaan elektrik dan hybrid dan perluasan infrastruktur EV serta penerokaan sumber tenaga baru daripada sektor pertanian. Rang Undang-Undang Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga EECA sedang digubal. NETR telah mengenal pasti 10 projek perdana yang strategik dan berimpak tinggi. Jangka pelaburan bernilai 25 bilion ringgit, mewujudkan 23,000 peluang pekerjaan berkualiti tinggi serta pengurangan 10,000 gigagram karbon dioksida secara setahun. Bagi memenuhi peningkatan permintaan gas asli cecair LNG dan memastikan keterjaminan bekalan, projek penyimpanan LNG tambahan akan dibangunkan di terminal penggagasan semula Pengerang, Johor. Langkah ini akan memperkukuh usaha meliberalisasi pasaran gas domestik dan menjadikan Malaysia sebagai hub pasaran gas asli serantau.
Perdagangan renewable energy atau tenaga boleh baru rentas sempadan akan diperkukuh dalam inisiatif Grid Kuasa ASEAN. Matlamat kerajaan dalam mencapai sasaran kapasiti terpasang TBB sebanyak 70% menjelang tahun 2050. Sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub serantau bagi perdagangan tenaga bersih. HGHV2, industri berasaskan teknologi dan digital, akan memberikan tumpuan kepada pemanfaatan teknologi termaju yang merangkumi kecerdasan buatan, bahan termaju dan pengkomputeran kuantum bagi pemacu utama pertumbuhan industri. Saya pernah menghebahkan agenda digital rakyat, Digital Native Agenda 2023, DNA 23, sebagai ikhtiar untuk memberi pendedahan dan pencerahan kepada bidang teknologi dan digital yang kritikal bagi negara. Hasrat saya adalah agar kefahaman dan penyertaan itu lebih menyeluruh dan penekanan mengenai transformasi digital akan merangkumi semua lapisan masyarakat, miskin kota, desa dan di pedalaman. Walhasil, kebijakan digital lebih inklusif akan diwujudkan untuk membangun infrastruktur kondusif, menyemak semula peraturan dan garis panduan bagi menambah baik persekitaran yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Pemain utama dalam sektor teknologi maklumat dan telekomunikasi seperti Google, Amazon Web Service, Microsoft dan IBM serta tokoh syarikat pemula, startup telah menyatakan minat mereka untuk mendukung usaha bagi melahirkan lebih ramai bakat digital tempatan yang berkemahiran tinggi. Pembangunan syarikat pemula ternyata kritikal dan mendesak bagi mempercepat peralihan struktur ekonomi negara. Syarikat pemula, startup, ternyata lebih demokratik dalam menarik penyertaan lebih ramai bakat dan anak muda yang sanggup meneroka lapangan berkaitan dengan segala risikonya. Justru ekosistem modal teroka akan diperkukuh bagi menyegerakan pembentukan syarikat pemula berasaskan teknologi. Inisiatif khusus akan diperkenal untuk mengumpulkan sumber daripada pelbagai syarikat berkaitan kerajaan GLC termasuk Khazanah Nasional Berhad, KUAP, kumpulan wang persaraan. Tumpuan akan diberikan kepada pelabur dan syarikat pemula yang masih pada peringkat awal dan mereka akan turut diperkasa agar lebih ramai bakat tempatan muncul sebagai pencipta dan pembangun teknologi. Kejayaan dirintis oleh syarikat pemula seperti Easy Parcel, The Lorry, Sweetpay dan iStore iSend mampu diangkat sebagai teladan. Untuk maksud ini, satu konvensyen syarikat pemula akan dianjurkan dalam masa terdekat bagi menghasilkan lebih ramai tekno-usahawan tempatan. Kerajaan menyediakan geran RM266 juta pada tahun ini kepada syarikat pemula tempatan untuk melahirkan lebih banyak syarikat bertaraf unicorn. RM63.9 juta disalurkan sehingga kini. Aktiviti penyelidikan pembangunan pengkomersialan dan daya cipta yang terarah merupakan satu daripada tunjang penting untuk mempercepatkan reformasi struktur ekonomi. Unit pengurusan penyelidikan akan diperkasa sebagai agensi tunggal bagi meneras dan mengurus aktiviti R&D, NCNI agar lebih cekap dan tuntas. Kerajaan menyasarkan perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan kepada KDNK sebanyak 2.5%, manakala sumbangan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan sektor swasta kepada jumlah keseluruhan perbelanjaan pendidikan dan pembangunan R&D disasarkan sebanyak 70% pada tahun 2025. Dasar inovasi sosial akan diluncurkan pada November ini bagi menggalakkan daya cipta pada peringkat akar umbi. Usaha ini diharap dapat menanam kegairahan terhadap sains, teknologi dan daya cipta serta mampu melahirkan para saintis bertaraf dunia. Reformasi struktur ekonomi akan dipercepat melalui HGHV 3, industri elektrik dan elektronik (E&E) bernilai tinggi. Industri E&E negara yang menyumbang hampir 13% dalam pasaran dunia bagi pengujian dan pempakejan chip akan diperkukuh untuk beralih ke rantaian nilai yang lebih tinggi.
Selama ini, pembangunan industri E&E lebih tertumpu kepada aktiviti peringkat akhir, back end, yang kurang memberi nilai tambah kepada sektor pembuatan. Mutakhir ini, alhamdulillah, aktiviti peringkat awal, front end, yang bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu, reka bentuk kejuruteraan dan fabrikasi wafer akan diberi keutamaan. Keputusan syarikat semikonduktor Infineon Technologies dari negara Jerman untuk meluluskan penambahan pelaburan berjumlah 25 bilion ringgit di Malaysia pada bulan Ogos yang lalu bagi mengembangkan operasinya dengan penumpuan aktiviti peringkat awal front end yang terbesar di dunia merupakan isyarat positif buat negara. Kejayaan industri ini, Infineon, akan melonjakkan Malaysia sebagai antara negara terawal yang akan mengeluarkan karbid silikon (CIC) wafer berteknologi termaju pada peringkat global. Komitmen syarikat terkemuka seperti Tesla dan Samsung Engineering untuk melabur di Malaysia mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjana pekerjaan berpendapatan tinggi buat rakyat. Kesediaan kita didorong dengan kebijakan kerajaan yang menggalakkan pembangunan industri E&E berhasil meningkatkan keyakinan syarikat besar kepada keupayaan teknologi Malaysia. HGHV4 Pertanian dan Industri Asas Tani. Kerajaan kekal komited untuk mengukuhkan kemandirian dan keterjaminan makanan dan meningkatkan daya saing sektor agri-komoditi. Kemandirian pengeluaran makanan tempatan akan ditingkatkan melalui otomasi dan pendigitalan agar berskala lebih besar dan berdaya saing. Kecekapan pengurusan pengeluaran makanan akan dipertingkat untuk mengoptimumkan penggunaan tanah pertanian. Bagi menyokong usaha ini, kerajaan menggalakkan penyertaan sektor swasta untuk mempergiat kegiatan pertanian pintar. Langkah memperkasa amalan pertanian mampan, termasuk membangunkan modal pertanian rendah karbon, akan dimulakan cara rintis dalam subsektor padi sebelum diperluas kepada subsektor lain. Keterjaminan makanan akan terus diperkukuh melalui pelaksanaan projek pengeluaran pertanian moden yang berskala besar. Saya telah meluncurkan projek penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun di kawasan pertanian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Kedah dengan pelaburan sebanyak 3 bilion ringgit. Di samping itu, pelaksanaan projek inisiatif usahawan tani Intan dalam program IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, akan dipergiat bagi mengurangkan kebergantungan kepada import makanan, mengukuh rantaian bakalan makanan dan menggalakkan penerima gunaan teknologi dalam pertanian selain menoktahkan kemiskinan tegak. Bagi memastikan industri getah negara terus berdaya saing, langkah diambil untuk mentransformasikan industri ini termasuk melalui penggalakan aktiviti hiliran. Industri hiliran getah Malaysia, khususnya pengeluaran sarung tangan, berada pada kedudukan pertama di dunia. Di samping itu, kerajaan akan menggalakkan penghasilan produk getah yang mempunyai nilai tambah yang tinggi serta memperhebat kegiatan pengkomersialan hasil R&D dan pemindahan teknologi bagi memperkasa industri getah negara. HGHV 5, Industri Nadir Bumi, akan muncul sebagai sumber pertumbuhan baru berasaskan unsur nadir bumi, bukan radioaktif yang mampan dan mesra alam. Unsur ini diperlukan dalam pembuatan bateri, supermagnet dan alatan elektronik. Industri nadir bumi dijangka menyumbang sebanyak 9.5 bilion ringgit kepada KDNK negara pada tahun 2025 dan mewujudkan hampir 7,000 peluang pekerjaan. Bagi mencapai sasaran ini, dasar mineral negara baru akan diperkenalkan, dirangka bagi memacu pembangunan industri mineral yang menyeluruh berasaskan prinsip kemampanan dan kebertanggungjawabban. Kebijakan ini akan dijadikan panduan dalam melaksanakan aktiviti perlombongan dalam hutan simpan kekal, kawasan sensitif alam sekitar dan kawasan perlindungan. Pemetaan terperinci sumber unsur nadi bumi
dan model perniagaan menyeluruh yang menggabungkan industri huluan, pertengahan dan hiliran akan dibangunkan bagi mengekalkan rantaian nilai nadir bumi di dalam negara. Oleh itu, kerajaan akan membangunkan dasar melarang ekspor bahan mentah nadir bumi bagi mengelakkan eksploitasi, kehilangan sumber, lantas menjamin pulangan yang maksimum buat negara. Langkah ini akan menggalakkan pemrosesan dalam negara dan memberikan hasil tambahan kepada negara. Penegasan ketiga, memacu daya saing sektor dan industri strategik. Pelan Perindustrian Baru 2030 NIMP merupakan kerangka dasar industri yang menyasarkan kemasukan pelaburan bernilai tinggi buat negara seperti angkasa, elektrik dan elektronik, otomotif, kimia dan farmaceutical. NIMP 2030 menyasarkan sebanyak 33 juta peluang pekerjaan baru untuk rakyat dengan gaji penengah setinggi RM4,510 sebulan pada akhir tempoh pelaksanaannya. Sebagai pelengkap kepada NIMP 2030 dalam usaha mentransformasi dan memacu daya saing sektor dan industri strategik, kerajaan memberikan tumpuan kepada 8 segmen industri. Pertama, Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak RM63.1 bilion pada tahun 2025. Tahap berikutnya, menjadi peneraju pasaran halalan thayyiban. Malaysia kini telah diiktiraf sebagai pengeluar sijil halal certification di peringkat antarabangsa. Justru keupayaan industri halalan thayyiban negara akan terus dikembangkan bersama dengan pensijilan. Usaha bagi mengasah bakat penyelarasan dan dalam kalangan pihak berkepentingan, peningkatan akses pasaran serta penerima gunaan teknologi dan pendigitalan produk dan perkhidmatan halalan thayyiban akan dipertingkat selaras dengan plan industri halal. Produk yang diberikan tumpuan seperti pharmaceutical, peranti perubahan, busana musim, modest fashion yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Kedua, perkhidmatan global telah dikenal pasti sebagai industri strategik. Kerajaan akan merangka kebijakan yang menyeluruh, memudah cara perniagaan dan menunjukkan pangkalan data bagi menarik pelaburan bermutu tinggi dan membuka ruang seluasnya kepada syarikat tempatan untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan. Malaysia menjadi rumah kepada beberapa syarikat perkhidmatan global, antaranya Endeavour PLC dari United Kingdom, Cognizant Technology Solutions United States Corporation dari Amerika Syarikat, Huawei Technology Malaysia Sedia Berhad dari China, Ansell Global Trading Center Malaysia Sedia Berhad dari Australia, Siemens Energy Berhad dari Jerman, dan dijangka lebih banyak syarikat perkhidmatan global akan menyatakan minat untuk beroperasi di sini pada masa akan datang. Ketiga, kian jelas terlihat keretakan dalam kerangka keuangan antarabangsa, a fractured international financial architecture. Amalan sekarang mula disanggah oleh pakar ekonomi terkemuka kerana mengizinkan ketempangan, keterlanjuran dan kesenjangan kian melebar, seperti laporan Oxfam pada tahun 2023 yang menyatakan dengan izin, the richest 1% back 2/3 of $42 trillion in new wealth created since 2020. Dengan maksud lain, disebut dengan pengalaman di Amerika Syarikat, 1% golongan maha kaya melahap 2/3 daripada keseluruhan $42 trilion kekayaan yang terhasil sejak tahun 2020.
Di dalam soal kejatuhan mata wang, hakikatnya berlaku terkesan di seluruh dunia. Berbanding awal tahun ini, nilai semasa renminbi umpamanya telah menyusut sebanyak 6.1% ketimbang dolar Amerika Syarikat. Yen menyusut lebih besar, iaitu sebanyak 11.3%, berpunca daripada kerangka keuangan dunia yang bergantung kepada dolar Amerika Syarikat. Malaysia turut terkesan dengan kejatuhan ringgit yang menyusut sebanyak 5.8%. Justru itu, Malaysia akan lebih aktif dalam mengungkapkan penyelesaian berasaskan prinsip maqasid syariah, bermula dengan perbincangan bersama negara Asia mengenai pendekatan baru yang selari dengan prinsip alam sekitar, sosial dan tata kelola ESG demi menawarkan sistem alternatif bagi penyelesaian yang lebih menyeluruh dan ampuh. Sektor perbankan, takaful, pasaran modal Islam akan terus diperkasa untuk mendepani cabaran baru bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global. Pembangunan sektor keuangan Islam di Malaysia bermula sebagai produk alternatif kepada sistem keuangan konvensional yang tertakluk kepada tatanan perbankan. Pendekatan ini bagaimanapun telah membataskan pencapaian hasrat maqasid syariah, kerana penekanan yang diberikan selama ini terbatas kepada prinsip penolakan riba tanpa melihat objektif ekonomi Islam yang lebih menyeluruh, termasuk penegakan prinsip keadilan dan penyertaan rakyat yang lebih meluas. Malaysia harus menerokai dasar dan memperkenalkan instrumen kewangan Islam baru berdasarkan prinsip yang pernah diungkapkan oleh Imam Abu Ishaq Ash-Shatibi dalam Al-Muwafaqat sebagai an-nazar ila al-ma'al, atau menjangka dampak yang akan terhasil daripada dasar produk, aset dan perkhidmatan dan mengukurnya. Prinsip ini diangkat agar sistem keuangan Islam mampu berjalan seiring dengan sistem keuangan konvensional, malah mampu menyainginya. Demikian juga yang disarankan oleh Imam Al-Aiz Abdul Salam sebagai tahqiq masalihul ibad, yakni melunaskan dan membumikan kemaslahatan manusia keseluruhannya. Bagi melanjutkan wacana ini yang besar, kita telah mengajak negara-negara Islam dan pakar-pakar keuangan Islam untuk bersama dalam persidangan antarabangsa mengenai ekonomi Islam ICF 2023 ke-15 di Kuala Lumpur pada bulan Disember ini, insya-Allah. Persidangan ini ialah bagi mencerakin permasalahan dalam usaha Malaysia mempelopori peningkatan amalan sistem keuangan Islam yang syumul. Selain itu, kerajaan akan mempergiat konsep perantaraan berasaskan nilai sebagai usaha memacu tumpuan baru kepada penyelesaian pengurusan kewangan yang lebih mampan dan sejahtera. Inisiatif ini untuk menggalakkan lebih ramai pelabur runcit dan institusi turut serta dalam industri pengurusan dana Islam. Usaha ini akan menyediakan lebih pilihan kepada pelabur dan rakyat untuk terlibat dalam keuangan Islam. Keempat, industri aero angkasa berupaya melonjakkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi. Pembangunan industri ini akan ditumpukan kepada pembangunan kluster aero angkasa bersepadu yang mampu menarik pelaburan berkualiti. Sayogianya, kita berbangga dengan kejayaan daripada ujian rintis yang menggunakan bahan api penerbangan mampan. Susulan itu lebih banyak usaha akan dilaksanakan untuk membangunkan teknologi dan ekosistem bagi penghasilan bahan api penerbangan mampan. Usaha ini dijangka meningkatkan pertumbuhan industri untuk mencapai sasaran pendapatan sebanyak 30 bilion ringgit pada tahun 2025 yang paling utama dapat menawarkan pekerjaan kemahiran dengan gaji yang lebih tinggi kepada rakyat. Kelima, pembangunan industri kreatif akan didukung sebagai industri strategik berimpak tinggi. Beberapa langkah diambil termasuk memperkukuh tata kelola, membangun analitis data raya berpusat
serta membangunkan bakat kreatif tempatan bagi merancakkan lagi industri kreatif. Kerajaan juga menyediakan dana berjumlah 346 juta ringgit dalam tempoh RMK 12 untuk menarik penglibatan golongan belia dalam aktiviti kreatif yang menawarkan pendapatan yang tinggi. Keenam, industri pelancongan yang terjejas teruk lantaran penguatkuasaan PKP akan kembali kukuh. Kerajaan akan menyegerakan proses pemulihan industri pelancongan dengan menambah baik rangka kerja kawal selia, menggalakkan pendigitalisan dan mempromosi pelancongan mampan yang berasaskan alam semula jadi. Pemulihan ini dapat dilihat berdasarkan peningkatan ketipan pelancong kepada 9.2 juta pada suku kedua tahun 2023 dan dijangka mencapai sekurang-kurangnya 18 juta pelancong pada tahun 2023. Ketujuh, kerajaan memahami masih banyak perniagaan yang belum pulih sepenuhnya seusai pandemik COVID-19. Terutamanya perusahaan mikro yang mudah terjejas yang merangkumi 79% daripada keseluruhan PMKS di Malaysia. Seramai 7.25 juta guna tenaga PMKS telah terjejas susulan dampak pandemik ini. Kerajaan juga terus memperkasa PMKS menerusi peningkatan skala perniagaan serta penyertaan dalam rantaian bekalan domestik dan global. Kerajaan akan menyediakan 60 juta ringgit dana pembiayaan peluang kedua kepada perusahaan kecil dan sederhana dan usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan untuk bangkit semula daripada kegagalan dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Penerima gunaan teknologi dan pendigitalan serta peningkatan kegiatan R&D dan daya cipta akan digalakkan agar PMKS dapat meningkatkan produktiviti dan kekal berdaya saing. PMKS akan didorong untuk mematuhi keperluan ESG bagi menjamin penyertaan dalam rantaian bekalan global yang mampan. Kelapan, kerajaan akan memberikan penekanan kepada pembangunan infrastruktur pengangkutan dan logistik yang mampan dan berdaya tahan. Anjakan utama pengukuhan jaringan pengangkutan awam akan menyediakan akses dan ketersambungan yang lebih baik. Lebih ramai rakyat akan menikmati perkhidmatan pengangkutan awam yang semakin cekap, berdaya harap, mampu bayar dan selamat. Antara projek pengangkutan baru dibenarkan termasuk peluasan perkhidmatan bas rapid transit BRT dan bas dalam bandar termasuk di Johor Bahru dan Lembah Kelang. Naik taraf lebuh raya Senai Desaru. Pelebaran lebuh raya Utara Selatan dari Yongping ke Senai Utara secara berfasa. Pembinaan Sarawak Sabah Link Road 2. Pembinaan lebuh raya Pen Borneo Sabah fasa 1B. Projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang. Peluasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pembangunan semula lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Naik taraf lebuh raya Timur Barat dari Great Perak ke Jeli Kelantan. Naik taraf jalan dari Tanah Rata ke Kia Farm Cameron Highlands Pahang. Selain itu, pembangunan pelabuhan baru di Pulau Keri Selangor dijangka dapat mengukuhkan pelabuhan Kelang sebagai hub pemindahan kapal serantau. Kerajaan juga akan menambah baik kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan bagi memanjangkan jangka hayat jalan raya, aset rel dan peralatan navigasi udara. Tuan Ketua, penegasan 4, mempertingkat potensi ekonomi wilayah. Pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif juga menjadi cita-cita ekonomi madani. Usaha akan dipertingkatkan untuk mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah berlandaskan 4 perkara pokok. Pertama, potensi ekonomi wilayah akan dipertingkat berdasarkan kekuatan setempat. Kebijakan perindustrian mengikut geografi akan diberikan penekanan di samping menyediakan ekosistem perniagaan yang lebih baik bagi mempertingkat pembangunan di kawasan pertumbuhan yang dikenal pasti. Termasuk projek ladang air manis di Kulai, Johor, projek taman biopolimer Kertih, Terengganu. Kedua,
dalam usaha memperkasa keselamatan memperoleh manfaat daripada potensi pembangunan ekonomi rentas sempadan, kerajaan meluluskan peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit untuk tempoh 2023 hingga 2025. Ini bagi penyediaan infrastruktur asas, peningkatan kemudahan keselamatan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi di kawasan sempadan di Perak, Perlis, Kelantan, Kedah, Sabah dan Sarawak. Ketiga, pembangunan desa tentunya tidak akan dikesampingkan. Kerajaan bertekad untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, kerajaan akan memperluas penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, memanfaat potensi ekonomi desa dan memperkukuh penyampaian perkhidmatan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di desa dan pedalaman. Antara program dan projek baru yang akan dilaksanakan termasuk projek membina jalan dari Kampung Gedes melalui Sungai Kelai ke Felda Palung, Jempul, Negeri Sembilan. Projek membina jalan dari Kuala Linggi ke Air Molek, Masjid Tanah Alor Gajah, Melaka. Projek membina jalan dari Kampung Kuala Sungai Udang ke Pantai Murni, Yan, Kedah. Projek membina jalan pintas Bukit Sagu ke Bukit Queen, Kuantan, Pahang. Projek jalan perhubungan desa negeri Perak fasa 2. Projek sokongan pengukuhan keusahanan luar bandar 2.0. Program pembangunan keupayaan komuniti luar bandar. Pembangunan usahawan desa bagi meningkatkan kapasiti perniagaan melalui pelbagai program dan inisiatif selaras dengan keperluan industri setempat diteruskan. Produk kolej desa akan terus dipromosi melalui pusat komuniti desa, manakala penggunaan platform e-dagang akan ditingkatkan untuk pasaran yang lebih baik. Keempat, pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak akan terus diberikan tumpuan. Kerajaan telah membuktikan komitmennya untuk menangani isu berbangkit daripada Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Antara komitmen yang diterjemahkan termasuk pelonggaran peraturan perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2023. Sementara penyerahan kuasa kawal selia elektrik dinyatakan dapat ditamatkan menjelang Januari 2024. Melalui penyerahan kuasa ini, Kerajaan Negeri Sabah memiliki wewenang untuk mengawal selia bekalan gas dan elektrik berdasarkan kepentingan negeri Sabah. Projek pembangunan sistem TBB dan menaik taraf sistem bekalan elektrik di gugusan Felda Sahabat Sabah akan dilaksanakan bagi menambah baik daya harap bekalan elektrik di Sabah. Projek dengan kos RM195 juta akan memanfaatkan rakyat di kawasan tersebut dan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Sabah mempunyai potensi yang besar dalam penjanaan TBB berasaskan solar dan biogeosim bagi menangani tantangan dalam keperluan bekalan tenaga dan elektrik pada masa depan. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengambil langkah kehadapan dalam peralihan tenaga melalui beberapa ikhtiar termasuk pengeluaran hidrogen, pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS dan projek penjanaan elektrik penggunakan TBB. Kejayaan perancangan negeri Sarawak dalam pengurusan peralihan tenaga wajar diteladani oleh negeri-negeri lain. Dalam usaha meningkatkan kualiti sistem pendidikan Sabah dan di Sarawak, lebih banyak projek pembinaan semula sekolah taif di sekolah dilaksanakan. Sehingga kini 64 projek sedang dalam pelaksanaan di Sarawak dan 43 projek di Sabah. Bagi meningkatkan kemudahan kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lebih saksama, sebuah pusat darah wilayah akan dibina di Sabah, manakala makmal kesihatan awam dan makmal keselamatan dan kualiti makanan akan dibina di Kuching, Sarawak. Tuan Yang Dipertua, tumpuan kedua, membangun masyarakat sejahtera. Kemajuan rakyat tidak sewajarnya diukur dengan pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, harus mengambil kira aspek kesejahteraan secara menyeluruh.
Untuk itu, tumpuan kedua adalah bagi meningkatkan darjat hidup rakyat. Kerajaan beriltizam untuk menjayakan 4 penegasan. Merapatkan jurang ketidaksamarataan. Kesejahteraan rakyat menjadikan matlamat utama kerajaan dan akan terus diperjuangkan seiring dengan ikhtiar untuk melonjakkan prestasi ekonomi. Perhatian terhadap perintihan rakyat, laksana condong ditumpil, lemah dianduh. Justru 5 perkara pokok dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan telah dikenal pasti. Pertama, menyegerakan langkah membasmi kemiskinan dan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Sehingga 15 Ogos 2023, kerajaan dapat menyelamatkan hampir 114,000 keluarga miskin Tegar daripada cengkaman kemiskinan. Demi menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya, kerajaan berikrar untuk menoktahkan kemiskinan Tegar pada tahun ini juga tanpa mengira etnik maupun keberadaan mereka di bandar desa atau pedalaman. Sejumlah 1.5 bilion ringgit telah diluluskan untuk menggerakkan program dan projek yang mampu menjana pendapatan bagi golongan sasar. Kerajaan juga telah meluncurkan IPR, suatu inisiatif serampang dua mata yang menumpukan kepada peningkatan pendapatan isi rumah dan penyelesaian isu struktur ekonomi. Sehingga 31 Ogos 2023, sebanyak 100,492 permohonan telah diterima untuk menyertai program IPR. Program akan diteliti oleh Amanah Ikhtiar bersama Pekemas, Tekun dan program-program melalui unit pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Di samping itu, program dan inisiatif pembasmian kemiskinan sedang terus dilaksanakan, antaranya program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar, skim pembangunan kesejahteraan rakyat untuk penduduk luar bandar dan program pembangunan ekonomi orang asli. Dalam kerangka ekonomi madani, pendekatan yang kita sesungguhnya merentas kaum, sama ada menoktahkan kemiskinan atau membaiki sekolah daif. Namun untuk peruntukan khusus, kerajaan akan melaksanakan program khas Bumi Putera Sarawak dan program khas Anak Negeri Sabah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tempatan. Bagi etnik Cina dan India yang berpendapatan rendah, beberapa inisiatif akan terus dilaksanakan di Kampung Baru Cina dan sebagaimana dalam Malaysia Indian Blueprint. Bagi tujuan ini, unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra akan diperkasa untuk menyokong pembangunan sosioekonomi masyarakat India secara lebih terselaras. Sebagaimana yang terzahir, keutamaan kerajaan tatkala ini adalah menaikkan lantai dengan menyediakan jaringan sosial yang ampuh bagi golongan yang kurang bernasib baik dan menaikkan siling dengan mereformasi industri dan struktur ekonomi negara walaupun berdepan dengan cabaran keterbatasan fiskal. Kedua, kerajaan akan memperkukuh penyediaan perlindungan sosial melalui reformasi perlindungan sosial yang dikaji untuk menambah baik kecekapan dan keberkesanan sistem perlindungan sosial. Bantuan tunai dan program rahmah akan diteruskan dan ditambah baik, memastikan jaringan keselamatan sosial terus ditingkatkan. Ketiga, semua perancangan dalam agenda pemerkasaan Bumi Putera sebelum ini hanya memusatkan kayu ukur penyertaan Bumi Putera dalam ekonomi berdasarkan pemilikan equity semata-mata. Selepas 5 dasawarsa, pemilikan ini masih belum mencapai sasaran 30% yang ditetapkan. Maka ekonomi madani melalui KSP RMK 12 antaranya akan menilai semula pendekatan untuk mengukur tahap penyertaan dan kawalan ekonomi Bumi Putera yang lebih bermakna. Satu Kongres Ekonomi Bumi Putera akan diadakan pada Januari 2024 bagi menetapkan hala tuju dan pendekatan baru agenda Bumi Putera yang lebih adil, saksama dan inklusif. Ikhtiar bermakna bagi memperkasa Bumi Putera beranjak daripada tumpuan terhadap syarikat terpilih kepada program pengupayaan yang melibatkan lebih ramai usahawan
dan lebih banyak syarikat Bumiputera berskala kecil dan sederhana. Ini bagi melahirkan kelas pertengahan Bumiputera yang dapat beralih daripada bergantung harap kepada gaji semata-mata kepada membina perniagaan yang meningkatkan pendapatan dan menambah nilai kepada ekonomi. Syarikat Bumiputera akan berpeluang untuk menerima manfaat sokongan pembiayaan daripada keseluruhan dana yang diperuntukkan oleh kerajaan kepada 16 agensi Bumiputera, termasuk MARA, Amanah Ikhtiar, Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga, Tekun, Nasional, Equity Nasional Berhad, Equinas, Unit Peneraju Agenda Bumiputera, Teraju dan PNB. Sokongan pembiayaan ini mencecah 30 bilion ringgit sejak 3 rancangan Malaysia terdahulu. Pada masa yang sama, pegangan nomini yang tidak dedahkan pemilikan sebenar pula terus menunjukkan corak peningkatan yang ketara. Sehubungan dengan ini, saya ingin memaklumkan bahawa Akta Syarikat 2016 dan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 berkaitan pengisytiharan pemunya manfaat sedang disemak semula bertujuan untuk memperkukuh ketelusan pemilikan saham selaras dengan penekanan kepada tata kelola yang baik dan agar saham tidak dipindahkan secara rahsia kepada pendukung-pendukung tertentu. Keberkesanan peneranan agensi mandat Bumiputera seperti MARA, Teraju, Equinas akan dipertingkatkan melalui penjajaran semula strategi dan inisiatif pemerkasaan agenda Bumiputera. Petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk menambah baik keberkesanan penyaluran bantuan dan sokongan bagi meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. Usaha ini akan terus dipertingkatkan dalam membina kredibiliti agensi mandat Bumiputera dengan memperkukuhkan integriti dan tata kelola. Daya saing perusahaan Bumiputera terutama PMKS akan ditingkatkan melalui galakan untuk memanfaatkan platform digital dan teknologi keuangan fintech bagi mengembangkan perniagaan. Antaranya program pendigitalan oleh MARA dengan peruntukan 40 juta ringgit bagi membolehkan perusahaan Bumiputera menerima guna teknologi dan pendigitalan dalam pengurusan perniagaan. Dana wakaf akan diwujudkan menerusi agensi berkaitan dengan Yayasan Wakaf Madani sebagai pendekatan baru dalam membangun ekonomi Islam. Bagi memastikan keberkesanan pengurusan tanah wakaf seluruh negara, kerajaan akan memperkenankan beberapa inisiatif serta menubuhkan Jawatankuasa Nasional Tanah Wakaf yang mampu menyumbang kepada 20% pengembangan sektor keuangan sosial Islam menjelang 2030. Kerajaan akan mengenal pasti tanah-tanah terbiar dan meneroka penglibatan rakyat dalam membangunkannya. Keempat, kesejahteraan masyarakat desa termasuk peneroka dan pekebun kecil akan terus dibela melalui kajian semula pengukuhan fungsi dan peranan agensi berkaitan, terutama FELDA, FELKRA, RISDA dan MARA. Kerajaan memperkenalkan insentif khas sumbangan kesihatan rahmah sebanyak RM300 bagi warga peneroka berumur 65 tahun ke atas dan akan membina 12 pusat hemodialisis di semua kawasan FELDA dan di premis Yayasan FELDA di Kelana Jaya. Dalam program FELDA Madani, para peneroka akan terus mempunyai peluang untuk menjana pendapatan lebih baik. Ini termasuk pelaksanaan program peningkatan keterjaminan makanan dan langkah drastik bagi membantu peneroka getah beralih kepada tanaman komoditi lain. Kelima, kerajaan bertekad untuk menyerlahkan potensi dan peningkatan kesejahteraan hidup belia. Pada suku kedua 2023, kadar pengangguran dalam kalangan belia berusia 15 hingga 24 tahun berada di tahap yang membimbangkan 10.7%. Justru pelan kebangsaan pemerkasaan ekonomi belia akan diluncurkan dengan tumpuan untuk meningkatkan kebolehpasaran belia bagi mereka yang menganggur dan terlibat dalam sektor pekerjaan tidak formal. Mereka akan dilengkapkan dengan ilmu dan kemahiran bagi meningkatkan potensi keterlibatan dalam kegiatan berkaitan teknologi yang dapat menjana pendapatan yang lebih tinggi. Inisiatif rakan muda yang telah diberi nafas baru akan dipergiat bagi memberikan tumpuan kepada peningkatan literasi demokrasi dan kegiatan pemotoran selain membangunkan potensi belia yang merupakan pewaris masa depan negara. Tazim Betua, penegasan 6, meningkatkan kesejahteraan dan membudayakan masyarakat madani.
Kerajaan berhasrat untuk menjamin kesejahteraan rakyat dalam pengertiannya yang lebih syumul. Ini bermakna kebijakan kerajaan tidak hanya tertumpu kepada aspek ekonomi dan pendapatan rakyat semata-mata, malah turut mencakupi sisi kesejahteraan yang lebih menyeluruh untuk mengangkat darjat dan martabat rakyat. Dan ini termasuk aspek kerohanian, kesihatan, perumahan, perpaduan sosial dan pemerkasaan masyarakat terangkum dalam 6 perkara pokok. Pertama, alhamdulillah pencapaian ekonomi kita yang memberangsangkan telah menyumbang kepada pembangunan materi dan kesejahteraan jasmani rakyat. Namun, kerajaan juga prihatin terhadap pembangunan kerohanian rakyat serta sentiasa istiqamah mendukung usaha yang mampu memugar keinsafan dan membangunkan syahsiah terpuji. Kerajaan proaktif menganjurkan wacana keagamaan bersama para ulama di ilmuwan Tusuhur melalui anjakan utama pembudayaan masyarakat madani dilaksanakan berlandaskan faham maqasid syariah, prinsip akhlak dan kerohanian. Pembudayaan masyarakat madani akan mencakupi usaha menerapkan nilai insaniyah dan syahsiah dalam perkhidmatan awam, sektor pendidikan serta menginstitusikan penyelidikan sosial. Semua program dan latihan dianjurkan akan memastikan kefahaman asas tentang Islam bagi umat Islam dan penekanan aspek nilai, budaya dan akhlak bagi rakyat Malaysia keseluruhannya. Benar, kerajaan sedang bekerja keras dalam merancangkan ekonomi untuk mengembalikan negara ke landasannya. Namun kesejahteraan rohani rakyat utama. Dan untuk itu tidak akan mengabaikan tanggungjawab dalam menyuburkan hati nurani rakyat. Kedua, kerajaan bertekad untuk menambah baik mutu kesihatan. Kertas putih kesihatan yang telah dibentangkan di Dewan Yang Mulia pada 15 Jun lalu menyasarkan reformasi untuk dilaksanakan dalam tempoh 15 tahun melalui anjakan utama pengukuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Sebanyak 1,200 klinik daif di seluruh negara akan dinaik taraf untuk tempoh 2023 hingga 2025 bagi menjamin mutu perkhidmatan. Kerajaan bersetuju untuk menyegerakan projek naik taraf fasa pertama Hospital Sultan Aminah dengan anggaran kos sebanyak RM500 juta bagi menangani masalah kesesakan yang telah sekian lama berlanjutan. Kerajaan juga akan meneliti cadangan sewaan bagi memastikan mutu rawatan kesihatan yang terbaik buat rakyat menggunakan peralatan yang termaju dan berteknologi tinggi. Pelaksanaan rekod perubatan elektronik di hospital dan klinik kesihatan akan diperluas ke seluruh negara bagi memastikan perkongsian rekod perubatan yang lancar dan sistematik. Liputan perlindungan kesihatan akan ditingkatkan melalui perluasan skim perubatan madani bagi menzahirkan hasrat murni kerajaan dalam membantu golongan kurang berkemampuan. Isu kesihatan mental yang semakin membimbangkan juga menjadi keutamaan. Kerajaan telah memutuskan untuk menubuh Institut Kesihatan Mental bagi menjamin usaha bersepadu antara kerajaan, swasta dan pertubuhan masyarakat sivil. Ketiga, negara kita akan beralih ke status negara menua pada tahun 2021. Apabila beratusan penduduk berusia 65 tahun dan ke atas mencapai 7% daripada jumlah penduduk berdasarkan takrifan PBB, tempoh 2 dekad lagi negara dijangka beralih kepada negara tua apabila kohort umur yang sama mencapai 14% daripada jumlah penduduk. Peralihan ini tentunya memberi kesan kepada pembangunan sosioekonomi dan kedudukan fiskal negara. Kesan yang paling ketara ialah penurunan tren populasi pekerja dan produktiviti serta peningkatan komitmen kewangan kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kepada ramai warga emas. Bagi mengenapi cabaran dan dampak ini, kerajaan sedang membangunkan rangka tindakan penuaan kebangsaan. Saya mengajak semua pihak untuk bersama mengembeleng tenaga, menyesuaikan perancangan supaya kebijakan ini dapat dilaksanakan secara holistik demi pembangunan negara yang mampan. Pusat geriatrik
baru akan ditubuhkan bagi menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada warga emas. Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018 sedang diperhalusi dan dijangka akan dikuasakan pada tahun 2025. Keempat, perumahan. Kerajaan cakna dan menjadikannya sebagai agenda utama yang tidak boleh dikompromi. Harga rumah dan kadar sewa kian meningkat dan membebankan rakyat. Dengan pelibatan semua sektor awam dan swasta, sasaran kita untuk membina 500,000 unit rumah mampu milik dalam RMK 12 yang masih di tahap yang lembab akan ditingkatkan. Sehingga akhir tahun 2022, hanya 108,373 unit rumah mampu milik telah dibina. Bagi memudahkan rakyat mempunyai tempat tinggal yang selamat dan desa, anjakan utama perumahan rakyat akan ditambah baik melalui peralihan daripada konsep pemilikan kepada konsep tempat tinggal. Maka skim sewa untuk beli akan diperluaskan bagi membolehkan lebih ramai kumpulan sasar dapat memiliki rumah. Inisiatif penyediaan tempat tinggal secara sewaan kepada golongan yang kurang berkemampuan di kawasan bandar utama yang telah dilaksanakan beberapa tempat seperti di Johor dan Selangor akan dipertingkatkan lagi. Projek rintis perumahan inklusif madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza. Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Kelima, semangat perpaduan harus disemai dan dipupuk bertaraskan prinsip ihsan dan rahmah. Pelbagai ikhtiar tambahan termasuk penghayatan semangat rukun negara, program perdana kembara perpaduan dan aktiviti perpaduan anak muda akan ditingkatkan. Kompleks perpaduan Perlis akan dibina sebagai hub perpaduan zon utara yang memusatkan program dan jentera perpaduan termasuk operasi mediator, komuniti dan kawasan rukun tetangga serta taman bimbingan dan asuhan kanak-kanak. Beberapa pusat kegiatan perpaduan di seluruh negara akan dinaik taraf bagi merancangkan kegiatan perpaduan dan kemasyarakatan. Keenam, langkah dirangka bagi memupuk keharmonian sosial yang lebih baik serta kehidupan yang selamat dan sihat untuk rakyat. Sukan terbukti berjaya memupuk perpaduan dan membina masyarakat yang aktif dan sihat. Rentetan itu, kerajaan akan melaksanakan lebih banyak program sukan pada peringkat komuniti dengan tambahan peruntukan 40 juta ringgit kepada Persatuan Sukan Komuniti berdaftar bagi menganjurkan acara sukan. Dan untuk mempersiapkan pasukan atlet negara mencapai misi emas Road to Gold Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024 dan Los Angeles 2028 akan terus diperhebat. Saksi Yang Di-Pertua, penegasan 7 menambah baik bakat tersedia masa hadapan. Ikhtiar akan dipergiat untuk menstrukturkan semula pasaran buruh dan memperkukuh sistem pendidikan bagi menyediakan bakat tersedia masa depan. Anjakan utama ketersediaan bakat masa depan dilaksanakan berkaitan dengan gaji, levy pekerja asing dan kemahiran berterusan. Tumpuan adalah tujuh perkara pokok. Pertama, ketidakpadanan kemahiran, tahap gaji yang rendah dan peningkatan produktiviti yang perlahan merupakan isu pokok yang menghalang keupayaan Malaysia beralih kepada ekonomi berpendapatan tinggi. Kerajaan telah mengumumkan beberapa langkah berani untuk memperkenalkan model gaji progresif yang memberikan manfaat bukan sahaja kepada golongan pekerja tetapi juga majikan. Dasar ini melibatkan peningkatan gaji, kemahiran dan produktiviti pekerja, manakala majikan akan memperoleh faedah daripada peningkatan produktiviti, kesetiaan pekerja dan daya saing syarikat. Kedua, bagi memastikan peluang pekerjaan untuk warga tempatan dan peralihan kepada otomasi,
dan mekanisasi. Kebijakan pekerja asing tidak melebihi 15% daripada jumlah tenaga kerja akan diteruskan. Kerajaan akan melaksanakan levy untuk pelbagai peringkat dalam masa terdekat. Ketiga, kerajaan mempergiatkan usaha memastikan kadar penyertaan tenaga pekerja wanita mencapai sasaran 60% dalam tempoh 10 tahun. Langkah untuk menggalakkan wanita kekal atau kembali bekerja akan ditingkatkan melalui penyediaan kemudahan dan sokongan yang diperlukan seperti penjagaan anak, insentif kewangan dan waktu bekerja fleksibel. Ini termasuk inisiatif Mama Care, insentif pusat jagaan kanak-kanak mampu bayar, career comeback program dan subsidi yuran taska di tempat kerja. Wanita dalam ekonomi ihsan, care ekonomi akan turut diiktiraf sebagai usaha meningkatkan penyertaan mereka dalam pasaran tenaga kerja. Usaha ini boleh menangani cabaran penyusutan guna tenaga kesan daripada trend negara menua. Komitmen semua pihak termasuk swasta, masyarakat sivil melalui pendekatan keseluruhan negara dituntut untuk mencapai matlamat tersebut. Keempat, pemerkasaan orang yang kurang upaya dalam meningkatkan akses kepada pekerjaan akan diberikan penekanan. Maklumat mengenai pencari kerja dalam kalangan OKU akan disepadukan dalam portal My Future Jobs, manakala prosedur operasi standard pengambilan OKU dalam perkhidmatan awam akan ditambah baik lagi bagi mencapai sasaran 1% OKU dalam perkhidmatan awam. Kelima, kerajaan beriltizam untuk mengislahkan sistem pendidikan negara bagi melahirkan bakat tersedia masa depan. Pendidikan karakter, syakhsiah yang menyokong konsep karamah insaniah akan diperkenalkan melalui pendekatan sistematik dan holistik. Yang diharap dapat membangunkan jati diri murid ke arah menjadi bakat global yang dilengkapi dengan ilmu beretika dan berakhlak mulia. Pembangunan pendidikan bertaraf manusiawi secara holistik, karamah insaniah akan disokong dengan pembentukan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Pendidikan tingkatan 6 akan terus diperkasa melalui penyenaman semula kepada college pra-universiti. Kerajaan terus memastikan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan dimartabatkan dalam sistem pendidikan sesuai dengan kedudukan dalam perlembagaan persekutuan, di samping mempertingkatkan penguasaan bahasa asing sebagai wahana pembinaan tamadun. Sekolah model khas seperti Sekolah Komprehensif 9 K9, Sekolah Komprehensif 11 K11 akan diperbanyakkan bagi memberi peluang anak-anak dalam kalangan pribumi dan orang asli dari kawasan pedalaman dan pulau terpencil mendapat akses kepada pendidikan. Inisiatif sekolah bimbingan jalinan kasih untuk kanak-kanak warga terpinggir dan ketiadaan dokumen pengenalan diri juga akan diperluas. Kerajaan cakna dengan isu keciciran murid dalam sistem pendidikan. Isu ini akan ditangani secara tuntas melalui pembangunan sistem pengesanan murid cicir bersepadu. Bagi meningkatkan mutu pendidikan negara, dasar pendidikan digital akan diluncurkan bagi melahirkan murid berkemahiran digital dalam era revolusi industri 4.0. Manakala DPD adalah untuk melahirkan murid fasih digital yang berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Antara inisiatif utama DPD adalah pelaksanaan program latihan peningkatan kompetensi digital pendidikan, penambahbaikan kurikulum, program pendidikan dan pewujudan pasukan jauhari pendidikan digital. Keenam, kerajaan komited memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vocational (TVET). Dalam hubungan ini, tenaga pengajar TVET akan digalakkan untuk menjalani latihan kemahiran dan latihan kemahiran semula bagi melengkapkan mereka dengan pengetahuan yang seiring dengan perkembangan teknologi baru muncul.
bagi meningkatkan kerjasama antara kerajaan bersama GLC dan syarikat swasta dalam transformasi program TVET. Inisiatif menggalakkan penglibatan industri dalam pelaksanaan program TVET telah diberi keutamaan. Sehingga Julai tahun ini, sebanyak 43 memorandum persefahaman telah dimeterai kerajaan antara kerajaan dan 14 GLC dan 29 syarikat swasta melibatkan 12 kementerian berkaitan TVET. Memorandum ini merangkumi skop kerjasama seperti sumbangan kepakaran, peralatan, pembangunan kurikulum dan penajaan latihan. Kerajaan menyediakan 40 juta ringgit bagi program Bina Kerjaya, iaitu program peningkatan kemahiran, upskilling untuk pekerja tidak formal, termasuk pekerja gig dengan kelayakan SPM dan ke bawah. Kerajaan percaya keputusan untuk mengkaji peningkatan gaji lepasan TVET mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap TVET sebagai laluan kerjaya. Menyedari hampir 50% lepasan SPM tidak menyambung pelajaran, kerajaan telah membuka ruang kepada anak muda ini untuk mula mencaburkan diri lebih awal dalam sektor pembuatan sebagai pekerja berkemahiran dengan gaji berpatutan. Kerajaan melalui inisiatif akademi dalam industri akan menyediakan dana khusus 209 juta ringgit untuk usaha penyediaan insentif allowance pendapatan. 50,000 anak muda kita disasarkan mendapat pekerjaan berkemahiran dengan sijil kemahiran Malaysia pada akhir 5 RMK 12. Ketujuh, usaha memantapkan pembudayaan masyarakat dan pembangunan modal insan madani melalui penerapan konsep karamah insaniah dalam kalangan masyarakat akan diperluas. Konsep ini memberi penekanan kepada aspek pembentukan akhlak dan sosial. Ini bagi membentuk jati diri dan melahirkan generasi yang berdaya tahan serta berdaya saing. Dan sehingga betul penegasan 8 memperkukuh keselamatan dan pertahanan negara. Keselamatan dan kedaulatan negara akan terus dipertahankan bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Kerajaan akan memberi tumpuan kepada 3 perkara pokok bagi memperkasa kubu negara. Pertama, anjakan utama pengukuhan keselamatan dan pertahanan negara. Masyarakat mensyaratkan agar ketirisan dalam tata cara perolehan aset segera ditangani bagi menjamin kesiapsiagaan pertahanan negara. Kerajaan akan meneruskan usaha pencegahan jenayah dan rehabilitasi bagi meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks keamanan global. Kerajaan melipat gandakan usaha untuk terus memperkasa dan memodernkan Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas sebagai benteng keselamatan negara. Kerajaan bersetuju untuk memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan melalui perolehan aset tambahan seperti kenderaan perisai, drone, littoral mission ship, helikopter dan pesawat tempur ringan. Seluruh sistem perolehan telah dirombak untuk menetapkan supaya bekalan senjata yang diperlukan ditentukan oleh kepakaran berkaitan tentera, mengelak daripada ketirisan dan dalam kebanyakan urusan akan menerusi pendekatan G2G dengan negara masing-masing dan tidak melalui agen-agen. Kedua, mengoptimumkan kawalan keselamatan di sempadan melalui beberapa projek. Naik taraf pusat kawalan operasi dan perbezaan baru pengkalan operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, naik taraf sistem pengawasan maritim laut dan menara radar penderiaan jauh, naik taraf pembinaan baru kompleks immigration custom quarantine dan keselamatan di pintu masuk terpilih, pembinaan baru pos keselamatan ATM di sepanjang sempadan Sabah Sarawak dengan Indonesia, dan pembangunan pengkalan baru tentera laut di Bintulu Sarawak. Ketiga, kerajaan akan terus memerangi jenayah cyber yang semakin berleluasa. Hampir 55,000 kes jenayah cyber dengan nilai kerugian mencecah 1.8 bilion ringgit dilaporkan dalam tempoh 2021 hingga Julai 2023. Kerajaan akan meminda undang-undang sedia ada bagi meningkatkan keberkesanan
memerangi kegiatan jenayah cyber. Tumpuan ketiga, memperkukuh kemampanan dan tata kelola. Dalam usaha mengangkat martabat negara, kerajaan beriltizam untuk mengukuh kemampanan dan tata kelola negara bagi mengembalikan keyakinan menerusi 4 penegasan. Mempercepat peralihan kepada ekonomi kalis cabaran masa depan. Amanah yang digalas pada hari ini untuk menjamin keseimbangan alam sekitar, memelihara sumber semula jadi, menangani cabaran bencana alam dan memastikan keberlangsungan flora dan fauna telah terpetri dalam rukun pertama Malaysia Madani. Justru sebagai langkah awal, Malaysia membulatkan tekad untuk memastikan pelepasan gas rumah kaca bersih sifar seawal tahun 2050 bagi mengurangkan dampak negatif perubahan iklim. Dalam konteks ini, penekanan diberikan kepada keperluan untuk menyokong prinsip peralihan yang seksama, a just transition ke arah ekonomi hijau, adil dan inklusif. Peralihan kepada ekonomi kalis cabaran masa depan, kerajaan memberi tumpuan kepada 7 perkara pokok. Melaksanakan pembangunan rendah karbon, bersih dan berdaya tahan, mengurus sumber asli dengan cekap serta memperkukuh pembolehdayaan melonjakkan kemampanan. Inisiatif yang akan dilaksanakan termasuk penggubalan perundangan mengenai perubahan iklim untuk mengawal selia pelaksanaan kebijakan bagi memenuhi kewajipan perubahan iklim negara. Rangka kerja yang menyeluruh disediakan bagi mempercepat peralihan kepada ekonomi kitaran yang dapat menjamin ketahanan ekonomi jangka panjang. Kerajaan sedang melaksanakan kajian harga karbon untuk menilai ketersediaan negara bagi melaksanakan cukai karbon dan sistem perdagangan karbon. Kedua, kepentingan untuk mengurus biogeosim dengan cekap bukan sahaja demi menangani isu perubahan iklim tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi baru. Kerajaan akan mempermudah pembinaan hub bahan mentah biogeosim serta akses pembiayaan. Ketiga, air. Air merupakan sumber asasi dalam kehidupan. Seperti mana dalam Al-Quran, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami jadikan segala sesuatu hidup berasal daripada air, hayyun. Maka mengapa mereka tidak beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Menyemangati ibrah ini, kerajaan tidak sesekali akan berlengah untuk menyelesaikan gangguan bekalan air yang dihadapi oleh rakyat. Umpamanya condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegakkan. Ini dibuktikan dengan langkah terbaru kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan segera 800 juta ringgit sebahagian daripada kos keseluruhan 5 bilion ringgit bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air di Kelantan dan Sabah. Kerajaan akan memulakan langkah untuk mereformasi modal industri air di seluruh negara agar lebih mampan dan holistik. Ini berhubung kait dengan air tidak berhasil NRW yang masih menyelubungi beberapa negeri yang menjadi tantangan kepada penyediaan bekalan air yang cekap kepada rakyat. Tekanan terhadap keperluan kos yang sangat besar untuk mengatasi masalah banjir. Dalam RMK 12, kerajaan telah memberi komitmen untuk membiayai projek tempatan banjir dengan kos mencecah 22 bilion ringgit. Keperluan peruntukan begitu besar bagi mengatasi masalah rakyat ini memberikan kewajaran untuk rakyat menguruskan isu air dan banjir secara holistik dan bersepadu. Maka kerajaan akan terus meneroka kawasan bersesuaian bagi pengabstrakan sumber air bawah tanah dengan membina lebih banyak telaga tiup dan pembinaan empangan bawah tanah. Usaha akan digembling untuk menyediakan sumber air mentah yang mencukupi melalui projek takungan air pinggiran sungai. Penerokaan sumber baru air dan pembinaan infrastruktur air
akan memastikan keterjaminan bekalan air bersih dan selamat selaras dengan agenda transformasi sektor air 2040. Keempat, tindakan tidak bertanggungjawab sebagian pihak yang melepaskan sisa tercemar ke dalam sungai telah menggugat kemampanan dan menjejaskan rantaian makanan dan mengancam kesihatan penduduk. Usaha pembersihan dan pemulihan air akan mengambil masa dan menelan kos. Justru itu, akta berkaitan pencemaran sumber air dan juga industri perkhidmatan air akan dikaji semula agar hukuman yang setimpal terhadap pihak yang bertanggungjawab. Usaha ini bagi menjamin kemampanan sumber dan perkhidmatan air bersih. Kelima, kerajaan prihatin dengan bencana banjir dan tanah runtuh yang acap kali berlaku. Usaha diteruskan untuk melindungi rakyat. Bagi memantau tahap keberkesanan sistem amaran awal, bencana tsunami, banjir dan tanah runtuh misalnya, Pusat Bencana Geologi Negara akan ditubuhkan pada akhir tahun ini. Pusat ini bertujuan meningkatkan kecekapan tindak balas bencana demi memastikan keselamatan rakyat. Dasar pengurusan bencana negara, bawah kawal selia Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan disemak semula untuk memperkukuh kesiapsiagaan dan meningkatkan keupayaan dalam pengurusan bencana. Keenam, usaha khusus bagi melindungi spesies harimau Melaya, Panthera tigris jacksoni yang kini kian terancam akan dipertingkatkan. Malaysia merupakan satu-satunya ranah habitat harimau Melaya di dunia. Maka inisiatif ini penting bagi memastikan keseimbangan ekosistem agar kemampanan alam terjamin. Penguatkuasaan dalam menangani jenayah pemburuan haram, memperluas kawasan perlindungan serta memberdaya komuniti tempatan akan diperhebat. Ini termasuk gajah, orang hutan, penyu, seladang dan tapir. Ketujuh, kerajaan akan mempertingkatkan usaha memperluas pelaksanaan matlamat pembangunan mampan SDG pada peringkat tempatan dan memperkasa kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat. Prinsip ESG yang merangkumi dasar dan rangka kerja awal, kawal selia serta khidmat sokongan akan dibangunkan bagi menggalakkan perniagaan khususnya PKS untuk menerima pakai amalan perniagaan yang mampan. Penegasan 10, meningkatkan kemampanan fiskal. Pembaharuan diperlukan bagi memastikan pengurusan kewangan negara lebih berkesan dan mampan. Kerajaan menggalas tanggungjawab penuh untuk mengukuhkan semula kemampanan fiskal melalui anjakan utama kemampanan fiskal dan sistem kewangan. Tumpuan ke dalam 5 perkara pokok. Pertama, memperluas asas cukai, mempelbagai sumber cukai, serta menambah baik pentadbiran percukaian menerusi penggunaan teknologi. Antara cukai baru yang sedang digubal untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah cukai keuntungan modal. Namun harus ditegaskan, kerajaan berkhidmat demi rakyat dan tidak sesekali membebankan rakyat dengan ketetapan cukai di luar kemampuan mereka. Prinsip yang kita angkat ialah pemerataan ekonomi yang adil demi kesejahteraan keseluruhan rakyat. Kedua, antara prinsip maqasid syariah dalam tata kelola adalah untuk memastikan perolehan dibuat secara teliti dengan syarat jelas tanpa terselindung. Kelulusan dibuat secara tergesa-gesa tanpa penelitian hanya akan merugikan negara dan membazirkan wang rakyat. Umpamanya, kerajaan telah berhasil menjimatkan lebih 2 bilion ringgit perbelanjaan projek tebatan banjir melalui pelaksanaan tender ketimbang pendekatan rundingan terus sebelum ini. Maka dasar perolehan kerajaan akan terus memberi penekanan kepada kaedah tender terbuka bagi menjamin nilai dan mutu terbaik
serta ketelusan perolehan. Ketiga, kerajaan prihatin terhadap kekhawatiran sebahagian rakyat terbeban akibat kos sara hidup yang semakin menekan. Maka mekanisme penyampaian subsidi bersasar sebagai satu daripada anjakan utama ekonomi madani diteruskan. Amanah untuk membela rakyat, khususnya rakyat yang kurang berkemampuan. Justru itu, mekanisme subsidi bersasar bertujuan memastikan nasib golongan tersebut terbela dan mendapat limpahan manfaat daripada bantuan yang disalurkan. Penstrukturan semula subsidi elektrik, diesel dan petrol serta bantuan sosial akan dilakukan demi memastikan pengurusan fiskal lebih berhemat dan mengurangkan herotan ekonomi. Jaminan diberikan bahawa rakyat yang kurang bernasib baik kekal menjadi keutamaan dan kerajaan untuk diselamatkan dan akan terus dibantu dan tidak akan tertekan dengan perubahan-perubahan ini. Pengagihan subsidi dan bantuan secara bersasar kepada rakyat diselaraskan melalui sistem pengkalan data utama PADU yang menteraskan data isi rumah bagi meningkatkan kecekapan dan pemantauan bantuan kerajaan. Penjimatan daripada subsidi yang lebih bersasar akan dapat diagihkan semula bagi tujuan projek pembangunan dan program rakyat. Keempat, usaha harus dipergiat bagi menambah baik pengurusan hutang dan liability ke arah mencapai sasaran defisit fiskal hingga 3.5% kepada KDNK atau lebih baik insya-Allah pada tahun 2025. Akta Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal akan dibentangkan pada sesi parlimen bulan depan. Kelima, sebagai memperkukuh kemampuan fiskal, kerajaan sedang meneliti semula rencana pembangunan negara termasuk mengkaji dasar kerjasama awam swasta PPP bagi memastikan pelaksanaan projek memanfaatkan rakyat dan negara, menggalakkan pelaburan swasta dan mengawal kesan kewangan kepada kerajaan. Dasar PPP yang jelas mengenai kaedah pertukaran tanah juga akan diperkenalkan secara telus. Penegasan 11 mempertingkat kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Semasa dunia dilanda krisis ekonomi, yakni the Great Depression, John Maynard Keynes dalam bukunya Essays in Persuasion telah menukilkan mengenai magneto alternator trouble dengan izin. Menurut beliau, no matter how powerful the economic engine is, it will not perform well as long as one crucial part is malfunctioning. Yani tidak kira betapa kuatnya enjin ekonomi, ia tidak akan berfungsi dengan baik selagi sebahagian pentingnya rosak. Enjin utama ialah jentera kerajaan yang bertanggungjawab dalam perkhidmatan awam harus berfungsi secara optimal. Segala visi dan hala tuju yang lunak yang kita gariskan, pelan perindustrian, transisi energi, ekonomi madani, tidak akan dapat diterjemah sekiranya perkhidmatan awam masih di takuk atau tahap lama. Maka kecekapan penyampaian harus ditingkatkan. Sementara isu melibatkan tata kelola serta penyelarasan diselesaikan dengan segera, selaras dengan firman Allah SWT dalam tuntutan islah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa Allah alaihi tawakkaltu wa ma taufiqi illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Betul? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakan melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Surah Hud ayat 88. Iltizam kerajaan untuk melaksanakan islah dalam perkhidmatan awam dapat dirumuskan kepada 4 perkara pokok.
Pertama, memperkenalkan dua anjakan utama, tata kelola dan rangka kerja institusi dan perundangan berkaitan rasuah. Kerajaan komited untuk memulihkan imej Malaysia pada peringkat antarabangsa, mengangkat darjatnya sebagai negara yang bermaruah dan anti rasuah. Untuk itu, Akta Tata Kelola Sektor Awam dan Plan Integriti akan diperkenalkan sebagai panduan tata kelola bebas rasuah kepada semua entiti baik dalam sektor awam ataupun swasta. Kerajaan insya-Allah telah mencasarkan kedudukan ke-25 teratas buat Malaysia dalam indeks persepsi rasuah sedunia dalam tempoh 10 tahun. Kedua, sebagai penambahbaikan aspek perundangan dan penguatkuasaan, kerajaan juga menekankan pengukuhan jati diri dan akhlak dalam diri setiap warga negara. Pentingnya pendidikan kesedaran anti rasuah yang dikembangkan pada semua peringkat usia. Sementara agenda mempromosi dan mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai murni demi membina syakhsiat terpuji akan terus direkayasa. Ketiga, bagi memperkemas jentera perkhidmatan awam, pasukan petugas khas reformasi sektor awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain. Tempoh kelulusan PAS ekspatriat telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Keempat, alhamdulillah Malaysia terus unggul sebagai antara negara Asia yang paling berdaya saing dalam persaingan global. Kerajaan turut mensasarkan Malaysia untuk menduduki tangga ke-20 teratas dalam sub-indeks kecekapan kerajaan dalam IMD World Competitiveness Yearbook pada akhir tempoh RMK 12. Bagi memperluas akses perkhidmatan awam kepada rakyat, kerajaan telah beralih kepada pendigitalan perkhidmatan yang diungkapkan sebagai kerajaan berteknologi termaju, GovTech. Bawah anjakan utama industri berasaskan teknologi dan digital. Inisiatif ini mampu menjimatkan kos, masa dan tenaga serta berhasil menunjukkan penerimaan yang positif dan mencatat kemajuan dalam pencapaian. IKR, Inisiatif Kemudahan Rakyat, misalnya, membolehkan permohonan dibuat secara terus dalam talian. Sehingga 31 Ogos 2023, sebanyak 3,776 permohonan IKR telah diterima. Penggunaan identiti digital nasional secara rintis bagi pengesahan identiti yang selamat dan terpelihara dijangka akan diluncurkan pada tahun 2025. Aplikasi My Jalan yang baru diluncurkan memudahkan rakyat untuk membuat aduan mengenai kerosakan jalan kepada kerajaan. Aplikasi ini telah menerima lebih 1,000 aduan. Ini merupakan petanda positif bahawa keterlibatan rakyat secara proaktif dalam gemblengan tenaga bersama kerajaan akan menghasilkan jaringan jalan raya yang selamat dan bermutu. Penegasan ke-12 mempertikaikan kecekapan pelaksanaan dan pemantauan. Kerajaan sebagai kerajaan yang cekap dan tangkas mesti bekerja untuk memenuhi harapan rakyat, menepati ciri-ciri Al-Khawi Al-Amin, berdaya saing dan berintegriti, dan Hafizul Alim, pelindung yang beramanah dan berilmu. InsyaAllah kerajaan perpaduan akan melaksanakan strategi dan inisiatif yang direncanakan dalam KSP RMK 12 secara teratur, bersistematik dan bertanggungjawab. 3 perkara pokok yang perlu diberi perhatian. Pertama, bersama-sama memastikan setiap anggota kabinet memantau pelaksanaan projek RMK 12 agar rakyat mampu mengecapi nikmatnya tanpa berlengah. Pelan bagi pemantauan pelaksanaan kebijakan KSP RMK 12 disediakan sebagai panduan bagi setiap kementerian
dan agensi. Sebahagian daripada sasaran KSP RMK 12 dijadikan KPI kementerian. Jawatankuasa khas pemantauan KSP RMK 12 ditubuhkan. Kedua, bagi projek-projek yang telah lama diluluskan, termasuk projek dalam rancangan Malaysia terdahulu, namun belum dapat dimulakan dalam tempoh yang munasabah, maka akan dibatalkan. Ini bertujuan memberikan laluan kepada projek-projek rakyat yang lebih mendesak. Ketiga, ingin saya mengajak semua anggota dalam kerajaan termasuk anggota pentadbiran dan ketua jabatan agar sama-sama melaksanakan tanggungjawab dengan jujur dan amanah bagi memastikan peristiwa salah laku dan teguran audit yang telah dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara tidak berulang. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat, insya-Allah kita akan terus mengambil pendekatan aktif, mendengar dan melibatkan rakyat, menerima teguran supaya pelaksanaan RMK 12 dapat dijalankan dengan memuaskan dan membantu kita dalam rangka RMK 13. Kita baru lagi menyambut Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan 31 Ogos. Dalam beberapa hari lagi kita bersama Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersama sambut Hari Malaysia. Mudah-mudahan semangat membangunkan negara, memacu pertumbuhan ekonomi akan dapat kita laku bersama untuk faedah negara dan rakyat. Tan Sri Yang Dipertua, saya usulkan. Ada siapa yang menyokong? Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa perbahasan ke atas usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini akan bermula pada hari Selasa 12 September 2023. Oleh demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Selasa 12 September 2023. Sekian, terima kasih. Yang Dipertua. Kata bagi laluan. Kita dah tunggu. Pelawak kan, pelawak. Terbaik, speaker terbaik. Tan Sri, macam mana janji tadi Tan Sri? Besok. Baru je 2 jam speaker janji. Janji tadi janji. Macam mana ni? Serembah ni. Apa ni? Oh, Kerajaan Madani mungkin janji ya? Baru 2 jam lepas speaker janji. Rakyat Malaysia perhati, Jangan Kerajaan tidur. Madani ialah kerajaan pembohong. Kata nak bagi laluan, tak bagi laluan.